Sejak kebelakangan ini, kita sering dikejutkan dengan beberapa berita kematian secara mengejut akibat serangan jantung yang melibatkan individu dari pelbagai latar belakang tanpa mengira usia. Jadi saya beranggapan mungkin adalah gaya hidup dan cara hidup yang pada masa ini yang penuh orang kata dengan hektiknya. Ini cerita tentang cinta, kisah cinta kita berdua, mungkin saling wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, hello. Bertemu kembali di WHI pada 1 September ini bersama saya Sugita dan Fiza. 1 September, bulan yang baru. Wow, cepat saja masa berlalu, Fiza ya. Tinggal berbaki beberapa bulan sahaja lagi sebelum kita nak mula memasuk ke tahun 2023. Dan kita harapkan sepanjang tahun 2022 ni apa sahaja yang mungkin kita bawa daripada tahun 2020, 2021 ke 2022 ini sedikit demi sedikit dapatlah kita laksanakan. Betul. Tapi jangan stres. Kalau tak dapat kita, orang kata kadang-kadang setiap tahun kita ada azam kan. Tapi kalau tak dapat kita laksanakan pada tahun tersebut, mungkin ada hikmahnya kita perlahan-lahan cuba untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Dalam bahasa Inggeris saya suka kata quote ni, take one day at a time. Jadi apakah azam anda buat hari ini? Kami harap anda boleh, orang kata, kecapi azam 1 September ini dahulu sebelum kita ke 2 hari bulan September. Dan pastinya hari ini di WHI kami ada pelbagai perkongsian buat anda. Dan saya ingin bertanya kepada Fiza. Semalam saya sempat juga tengok visual di Dataran Merdeka. Wow, Fiza, luar biasa. Semalam di Wanita Hari ini juga sempat kita kongsikan antara kemeriahan sambutan, perarakan dan juga perbarisan di Dataran Merdeka kan. Kabarnya lebih daripada 100 pengunjung yang turut serta sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Apa yang menariknya, penyertaan daripada 20,000 peserta daripada pelbagai kontijen ini sebenarnya dapat menyemarakkan lagi semangat perpaduan dan sesuai dengan temanya Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Dan dalam kalangan 100,000 yang menonton tu, Fiza, saya lihat ada anak-anak kecil juga dan saya juga membacalah di akhbar yang ada yang buat kali pertamanya membawa anak mereka. Itu semangat patriotisme yang kita mahukan. Semalam saya dah kongsi dengan Farin. Ini saya tengok keterujuan rakan-rakan saya dan mungkin ramai juga sebenarnya dalam kalangan rakyat Malaysia. Ada yang dah keluar rumah sewaktu 4 pagi. Kawan saya sanggup dia booking hotel di Kuala Lumpur sebab jauh kan daripada Kelang untuk bawa anak-anak ini seawal jam 5 pagi untuk menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan. Dan terima kasih kerana menjadi rakyat Malaysia yang begitu patriotik. Okey, baik. Dan hari ini WHI juga kita ada satu kisah menarik yang mungkin anda dah pernah membacanya yang tular baru-baru ini. Tapi hari ini kita nak bersama dengan orangnya lah. Kita bersama dengan Encik Muhammad Fazri Haikal Faizal yang juga dikenali sebagai Bang Sudu. Okey, Abang Sudu ni tular kerana nasi lemaknya sedap, tak kedekut kata orang, dan harganya masih lagi dijual dengan harga RM1. Maklumlah kalau kita cakap tentang perpaduan ini kan, melalui makanan pun bagaimana kita boleh sama-sama mempunyai semangat muhibah. Jadi Abang Sudu ataupun Fazri dah pun berada di dalam talian. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Fazri. Okey, talian nampaknya. Tapi tak apa, kejap lagi kita cuba sambungkan kembali. Dan pastinya penonton pun ingat minggu lepas saya sendiri dah berkongsi yang saya suka makan nasi lemak. Tapi sekarang ni dah berubahlah, saya makan nasi lemak versi vegetarian. Tapi kan Sugi, bukan itu sahaja. Penonton juga dah tahu yang Sugi dah mula belajar pandai nak bungkus nasi lemak. Bungkus nasi lemak. Awak ada okey ke dengan dealing kita minggu lepas? Saya ambil pendekatan beli. Okey, kita boleh beli nasi lemak RM1 ni. Okey, hai Abang Sudu, Fazri, apa khabar? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini sepatutnya Fazli akan sepatutnya datang bersama dengan kita di studio. Tapi hasil jualannya licin-licau. Jadi tak sempat nak kongsikan bersama dengan kita. Fazli, hari ini berapa ratus bungkus terjual? Hari ini sebabkan hari biasa orang bekerja, hari ini dalam 7 ke 800 bungkus. Lemak. Wow, Fazri, saya ternganga sekejap bila awak sebut 7 ke 800. Biasanya awak buka gerai pukul berapa, Fazri?
Pukul 6.40 pagi. Okey, licin habis dijual? 6.40. Pukul berapa dah habis? Habis dijual, kalau ikutkan habis dijual dalam 7.30 ataupun sebelum. Okey. Fazri, ini soalan yang mungkin ramai orang dah tanya dan dah tular juga di media sosial dan sebagainya kan. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni kan, memang susah betul nak cari nasi lemak RM1 ni. Tapi apa yang membuatkan anda masih lagi nak menjual nasi lemak RM1 ni? Bagi saya sebab first kali bila orang tanya, basically bila orang tanya pasal untung ke tak kan pasal nasi lemak ni, jawapan saya selagi saya enjoy meniaga, untung atau tak tu bukan jadi sebab saya nak stop niaga nasi lemak RM1 ni lah. Okey, baik. Dan Fazri nak tahu juga, lepas ni ada nak buat nasi lemak versi vegetarian ke? Harga RM1 juga. Okey, bergurau saja. Belum ada lagi. Belum ada lagi lah. Pergi mungkin boleh order 700 pack satu hari. Wow, 700 pack. Okey, dan Fazri mungkin awak boleh kongsikan juga sebenarnya bagaimana awak bermula untuk menjual nasi lemak RM1 ni? Apa yang membuatkan awak untuk bermula? Pada awalnya disebabkan PKP yang pertama, and idea ni datang daripada mak saya sendiri. Lepas tu waktu tu untuk survive lah, and then lepas dah sebulan 2 meniaga, demand makin tinggi dan kami teruskan sampai hari ni lah. Okey. Mak yang masak nasi lemak tu ya? Ya, betul. Kabarnya sambalnya sedap sangat. Mak yang masak. Okey. Sekarang ni yang take over ayah seorang lah. Oh, ayah seorang. Jadi kirim salam pada mak dan juga ayah yang masak nasi lemak kan. Okey, Fazri mungkin boleh kongsikan jugalah kepada penonton-penonton bagaimana kita nak melihat sebenarnya azam dan juga iltizam yang ada pada Fazri ni daripada kekangan sewaktu PKP untuk menambah pendapatan dan hari ini menjadi satu sumber pendapatan yang tetap. Jadi bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton-penonton bahawa di sebalik kesusahan itu pasti ada kesenangan kalau kita nak berusaha untuk melakukan apa yang kita inginkan dan kita minati. Silakan Fazri. Okey. Saya boleh kongsikan bila korang buat sesuatu tu jangan putus asa, jangan mudah putus asa, teruskan walaupun meniaga biasa tapi korang kena ada jiwa yang besar untuk teruskan semangat waktu meniaga tu. Okey, baik. Fazri kedai kat mana? Saya dekat Desa Kopi Sungai Buloh. Sungai Buloh. Okeylah, tak adalah jauh sangat. Suruh kawan-kawan yang duduk Sungai Buloh tolong orderkan. Kena beratur berapa jam tu? Tak adalah, beratur tak lama. Okey, terima kasih Fazri dan semoga terus maju ya perniagaan awak. Nanti esok kita cuba beratur. Terima kasih Fazri. Terima kasih Fazri. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya suka apa yang Fazri katakan tadi tu, Fiza ya. Kalau kita tidak berputus asa, pastinya kita akan mengecapi apa yang kita mahu. Yang penting buatnya sepenuh hati. Betul. Saya suka yang bila Fazri katakan bila walaupun apa saja perniagaan yang kita lakukan walaupun kecil, tapi semangat dan jiwa kena besar untuk kita merealisasikan apa yang kita inginkan. Sebenarnya hari ini banyak yang nak kami kongsikan kepada anda. Kita dah berkongsi tentang makanan dan pelbagai lagi info-info tentang apa yang berlaku sepanjang 2-3 hari ini. Tapi apa yang paling penting sekali dalam kita nak meneruskan kehidupan adalah amat penting untuk kita terus menjaga kesihatan kita. Betul. Dan sebelum kita berkongsi apakah topik kita pada hari ini, apa kata kita saksikan dahulu kompilasi video TikTok ini dahulu. Silakan. Viral hari ini tentang seorang pemandu lori meninggal dunia sebab serangan jantung tapi disangka mabuk. Maaflah Abang Farhan, saya ingin opening statement sikit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah ya buat keluarga arwah. Saya pernah cakap sebelum ni pasal unstable angina ataupun minor heart attack. Sekarang saya nak cerita pasal myocardial infarction ataupun MI, which is very severe heart attack. MI ni dia jadi sebab total block saluran darah dekat jantung menyebabkan otot jantung mati. Okay, sekarang saya nak share pasal gejala-gejala serangan jantung. Okay, dia lebih tipikal pada lelaki berbanding perempuan. Kalau lelaki dia quite straightforward, dia ada sakit dada, sesak nafas, berdebar-debar. Kalau perempuan dia lebih kepada rasa lemah macam gastrik ke letih macam tu. Dan MI ni dia boleh menyebabkan pesakit jatuh dalam keadaan syok yang macam korang tengok dalam video tu. Okay, dia boleh jadi sesak nafas dia laju, jantung dia laju, mental dia dalam keadaan yang confused dan dia hilang kesedaran. MI ni is a time ticking bomb. So first kalau apa-apa jadi dekat jalan ke apa ke, call 999 dulu. Jangan terus melata ambil phone rakam.
Tiga gerakan ini mencegah serangan jantung di usia muda. Nombor 1, latihan lutut tinggi. Fokus gerakan berupa latihan aerobik. Nombor 2, latihan side step jack. Tujuan utama latihan untuk meningkatkan fungsi jantung dan vaskular darah. Nombor 3, sentuhan lutut bertentangan siku. Latihan dilakukan 3 hingga 5 kali. Okey, baik, dan anda mungkin dah dapat tahu apakah topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan serangan jantung, dan fokus kita pada hari ini adalah serangan jantung di usia muda, Fiza. Dan sebab di seluruh dunia termasuklah di Malaysia, kalau kita lihat grafnya menunjukkan yang mereka ramai dalam kalangan kita di usia muda ini mengalami serangan jantung, dan ada yang mengalaminya tanpa apa-apa simptom. Betul. Secara tiba-tiba sahaja. Kalau di Malaysia pula, peratusan mereka yang berusia di bawah umur 50 tahun mempunyai serangan sakit jantung juga adalah tinggi. Ini nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton. Kalau mungkin anda ada pengalaman diri anda, ahli keluarga maupun rakan-rakan anda mengenai situasi dan keadaan ini, terus kongsikan bersama kami di WHI TV3, ataupun ada sebarang persoalan yang ingin anda tanyakan bersama dengan Dr. Panel pada hari ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Sejak kebelakangan ini, kita sering dikejutkan dengan beberapa berita kematian secara mengejut akibat serangan jantung yang melibatkan individu dari pelbagai latar belakang tanpa mengira usia. Menurut statistik yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020, dilaporkan serangan jantung adalah penyebab kematian nombor 1 di Malaysia, dan secara purata 50 rakyat Malaysia telah meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung setiap hari. Lebih membimbangkan, kematian akibat serangan jantung ini telah meningkat 2 kali ganda di musim pandemik COVID-19, dan kira-kira 24% pesakit adalah terdiri dari mereka yang berumur kurang dari 50 tahun, serta dilaporkan juga kebanyakan pesakit adalah dari golongan lelaki. Kini jelas dapat dilihat penyakit ini bukan lagi penyakit golongan berumur, kerana ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tidak kira tua atau muda. Justeru amat penting bagi golongan berisiko atau masyarakat secara umumnya mengetahui tentang perkara ini, kerana ia mampu menyelamatkan nyawa sesiapa sahaja. Namun persoalannya, apakah antara faktor utama yang dapat meningkatkan risiko serangan jantung pada usia muda dan langkah pencegahan bagi mengelak dari berlakunya penyakit jantung ini? Okey, kalau kita lihat laporan tadi itu, Fiza, pastinya mereka yang sedang menonton sekarang ini, termasuklah saya, kalau boleh saya kongsikan, pastinya boleh berkait, mungkin kalau bukan diri sendiri, tapi ada sahaja orang di sekeliling yang pernah ada apa-apa penyakit jantung, termasuklah mungkin serangan jantung juga. Tapi ini yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton kita pada hari ini. Kalau kita bercakap tentang serangan jantung, terutamanya di usia muda, kadang-kadang kita ini berada dalam keadaan penafian ataupun in denial. Kita merasakan bahawa tak mungkin kita yang muda ini boleh diserang sakit jantung, ataupun kita sebagai seorang wanita boleh terkena penyakit jantung, sebab kita kebiasaannya beranggapan bahawa penyakit jantung ini lebih mudah untuk menyerang golongan lelaki saja. Betul. Ini yang nak kita kongsikan pada hari ini. Persoalannya terus kongsikan bersama dengan kami, bersama dengan 2 orang panelis kita di studio. Seorang ini hari ini datang bukan sebagai host. Ini kita nak dengarkan pengalaman beliau sendiri. Kita bersama dengan Yana. Apa khabar Yana? Alhamdulillah sihat. Sugi. Saya sihat. Oh, dia tahulah nama kita. Okey, dan kita juga bersama dengan Dr. Nur Halwani Habizah selaku pakar kardiologi dan kardiak elektrofisiologi dari Hospital Serdang. Terima kasih doktor bersama dengan kami, dan saya rasa doktor, tanpa melengahkan masa, kami ada pelbagai soalan nak tanya doktor. Dan soalan pertama saya nak tujukan kepada doktor, di mana kita tahu penyakit jantung ada pelbagai, dan hari ini fokusnya serangan jantung di usia muda. Mungkin doktor boleh kongsikan dahulu apa yang menunjukkan graf, sebab saya baca banyak artikel mengatakan yang grafnya memang semakin meningkat, semakin hari semakin ramai golongan usia muda ni menghidap
serangan jantung. Jadi mungkin doktor boleh kongsikannya statistik ataupun apa yang sebenarnya menyebabkannya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sugi dan Fiza, juga Uyaina. Kata dah nak term kan, masih lagi datang ke dia nak datang doktor? Dia nak datang. Saya cakap video call je. Baik, Fiza bagi. Okey. Saya rasa komplimen lah dijemput kepada dekat T3 ni. Anyway, bila kita bercakap berkenaan dengan penyakit jantung di usia muda, how young we are talking about heart disease, betapa mudanya, umur 20-an, umur 30-an, umur 40-an. Mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2021, 41 tahun ke atas, sebab kematian tertinggi adalah ischemic heart disease. Maksudnya jantung kita mengalami kekurangan blood flow kepada dinding jantung, menyebabkan nama dia ischemic heart disease dan kematian. Dan kita kena tahu, bila kita bercakap berkenaan dengan ischemic heart disease ataupun penyakit jantung iskemik, dia boleh disebabkan daripada obstruktif ataupun sumbatan, tiada sumbatan ataupun bahagian elektrik jantung, dan selalunya ia berkaitan dengan sudden death. Okey. Boleh saya kupaskan satu-satu lah berkenaan dengan penyakit jantung. So jantung kita ni sebenarnya kita boleh bahagikan kepada penyakit salur darah jantung. Kita panggil bahagian piping lah, saluran, dan dia berkenaan dengan kepada blood flow kepada jantung. Dan juga dinding jantung, injap jantung, dan satu lagi Tuhan jadikan ada satu bahagian elektrik jantung. Wow. So sangat kompleks kejadian jantung itu sendiri, dan setiap abnormality yang berlaku kepada setiap plumbing, bahagian pipe jantung, bahagian dinding jantung, bahagian injap atau pintu jantung, dan juga bahagian elektrik ini akan menyebabkan abnormalnya pergerakan jantung itu sendiri. Okey. Kepada pembahagian yang saya cakap tadi, jantung iskemik ni ada obstruktif dan juga non-obstruktif. Dia ada preference lah kenapa orang ni dapat obstruktif, kenapa orang ni dapat non-obstruktif. Still masih dalam kajian. Dan satu lagi cabang yang kita mula bercakap di Malaysia, sebab sebelum ni kita jarang bercakap masalah elektrik jantung atau masalah jantung ritma berbahaya yang menyebabkan sudden cardiac death. Kalau kita bercakap berkenaan sudden cardiac death ni pula, dia ada related dengan, kalau perasan dekat mall, dekat airport pun sekarang, Allahyarham Hani Mohsin, juga ada kaitan dengan sudden death. Dan disebabkan titik tolak berlakunya sudden death dan selalunya berlaku di kalangan orang muda, kita mengadviskan untuk memasang AED. Automated External Defibrillator. Dalam kapal terbang ada. Correct. Betul. So, bila kita bercakap berkenaan iskemik ni, bahagian dia, bahagian elektrik jantung, bahagian dia, dinding dan injap, kita akan kupas pada bahagian lain. Kita nak tanyakan kepada doktor dengan lebih lanjut lagi sebentar tadi. Kalau kita bercakap tentang apakah punca-puncanya, doktor, adakah disebabkan oleh gaya hidup, faktor keturunan, ataupun ada juga dalam kalangan penonton mengatakan, tapi saya ni tak merokok, saya menjalani gaya hidup yang sihat, tapi saya tetap juga terkena serangan jantung itu sebentar lagi. Tetapi berbalik kepada apa yang doktor kongsikan tadi, mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Dan terima kasih Uyaina kerana sudi berkongsi pengalaman Uyaina pada hari ini tentang keadaan diri Uyaina sendiri ketika di usia awal 20-an. Mula-mula mengetahui bahawa Uyaina mempunyai masalah di bahagian jantung. Uyaina, doktor, waktu Uyaina first didiagnose dengan dua heart condition, waktu tu umur 27 tahun. Fiza, Sugi mesti tahu waktu Uyaina tu kita sibuk terlalu penat. Mungkin waktu tu Uyaina rasa macam overwork the heart. Jadi Yana dapat diagnose yang Yana ada masalah jantung tu bila Yana collapse. So saya pingsan. Lepas tu rasa macam sakit yang teramat sangat di bahagian dada, tak boleh bernafas. Kita rasa macam kalau ibarat ni macam ikan kita letak ikan tu dekat darat, kita nampak dia menggeliut macam tu kan. Macam itulah keadaan Yana waktu tu. Nasib baik Yana ada dekat rumah. Waktu tu baru nak keluar nak pergi kerja, Umi Yana yang ada dengan Yana waktu tu. Jadi Yana didiagnosis dengan dua heart conditions. Yang pertama adalah SVT, supraventricular tachycardia, doktor, yang mana degupan jantung tu laju daripada kadar degupan jantung orang normal, orang biasa. Kalau orang tengah berlari tu, itulah kadar degupan jantung Yana tengah duduk sekarang. Ibaratnya begitu. Yang kedua pula adalah quadricuspid aortic valve. Dan quadricuspid aortic valve ni
Saya diberitahu congenital daripada lahir lagi. Memang saya dilahirkan dengan 4 leaflet di aortic valve saya tu. Orang normal ada 3, saya ada 4. Jadi bila ada 4 ni berlakunya regurgitation of the blood di jantung. Jadi pump blood tu dia tak menyeluruh ke seluruh badan. Okey. Tapi Yana tak pernah tahulah the first symptom tu masa Yana collapse. Betul. Waktu tu baru tahu ada masalah jantung rupanya. Sepanjang 27 tahun ni rasa sihat? Rasa sihat, tak ada masalah, and kita memang sangat-sangat aktif juga. Kita biasa bekerja, kita exercise dan sebagainya. Tak merokok, tak mengambil minuman beralkohol dan sebagainya. Dan boleh dikatakan gaya hidup sehat. Kita tak rasalah kita mungkin ada sakit. Tetapi mungkin hari ini ada satu aspek yang mungkin doktor boleh elaborate juga adalah berkenaan dengan hereditary. Keturunan. Okay. Betul. Sebelum doktor nak terangkan dengan lebih lanjut tentang itu juga, ini kita nak tanya sekali lagi kepada Uyana. Apa yang berlaku kepada Uyana baru-baru ini juga tular di media sosial. Saya kira rata-rata rakyat Malaysia juga turut menzahirkan rasa simpati mereka kepada Uyana dan juga keluarga Umi. Keadaan arwah abang ketika meninggal. Arwah abang tidak diketahui penyakitnya. Kalau mungkin Uyana boleh kongsikan selepas arwah meninggal, keputusan postmortem menampakkan bahawa arwah mempunyai serangan jantung dan arwah juga berusia 35 tahun ketika meninggal dunia. Kalau Uyana boleh kongsikan. 35 tahun, seorang yang sangat-sangat aktif, cyclist, seorang doktor tentera, sangat fit, tapi waktu tu dia disahkan meninggal dunia disebabkan oleh jantung tersumbat. Dan apabila kita buat postmortem dan postmortem result tu kita dapat, rupa-rupanya jantung dia dah 100% block. Jadi itu yang menyebabkan serangan jantung tu berlaku, dan saya rasa waktu tu juga tengah high intensity training. Dia tengah cycling, memang tengah atas basikal. Jadi nasib baik ada sepasang suami isteri kat belakang tengah drive dan nampak dia dah terhuyung-hayang atas basikal. Lepas tu dia jatuh dan dia orang yang pergi membantu dia pada waktu itu. Tapi itu yang Yana nak tekankan dekat sini. Kita macam family semua, kawan-kawan semua terkejut sangat-sangat sebab langsung tak ada tanda, langsung tak ada simptom. Dia seorang yang sangat aktif macam yang Yana cakapkan tadi. Dari segi pemakanan pun jaga dan sebagainya, bersenam selalu. Tetapi bila kita dapat tahu itu dan bila tengok sejarah keluarga, Yana sendiri pun pada usia 27 tahun, bila tengok keturunan belah mak, bila lihat keturunan belah ayah, memang ada history ataupun sejarah penyakit jantung dalam keluarga. Jadi ini jugalah yang diberitahu oleh doktor yang mungkin kebanyakan daripada kita sekarang ni terlupa ataupun tak tahu. Okey. Baik, dan daripada apa yang Yana kongsikan, doktor, Yana selepas 27 tahun baru mendapat simptomnya dan abang Yana tidak pernah ada apa-apa simptom kan. Dan Yana pun tadi Yana katakan kita kadang-kadang kita tak tahu family history kita dan genetik antara puncanya kan doktor. Sebelum mungkin kita nak kongsikan mengenai gaya hidup dan sebagainya, mungkin doktor boleh kongsikan betapa pentingnya bagi kita semua untuk mengambil tahu history, sejarah keluarga kita, sejarah kesihatan keluarga kita. Sebab rasanya tak semua yang tahu. Mungkin tahulah nenek ke atuk ada, tapi tak tahu the whole line of it. Silakan, Doktor. Okey, bila berbalik kepada masalah jantung, macam saya cakap tadi, ada banyak bahagian-bahagian jantung. Dan yang bahagian ritma jantung ni ada juga yang kita panggil hereditary, ya, dan boleh dikesan melalui genetik. Kita akan berbalik pada yang hereditary dan genetik tadi. Dan bila kita bercakap mengenai dengan iskemik, ya, lebih kepada gaya hidup, ya, pemakanan, exercise and everything lah. Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan family history, ya, sejarah keluarga, setiap kali pesakit, especially pesakit, kita pergi kepada klinikal lah, senario biasa bila masuk ke ward, kita akan tanya sakit bila sakit macam mana ataupun pernah ada family history atau tidak. Kenapa signifikannya family history dalam kita punya sejarah penyakit bila kita bertanya kepada pesakit? First degree relative yang mengalami sudden death atau unexplained death kita akan suggest untuk berbuat beberapa check-up, ya, ataupun beberapa genetic study yang berkaitan lah. Contohlah, selain daripada genetic study tadi, kita akan mulakan dengan kita buat ECG, ya, atau kita buat dengan bilik-bilik jantung, pemeriksaan bilik-bilik jantung, berapa tebalnya jantung tersebut, ya, dan kadang-kadang kita boleh buat 24 jam monitoring ritma jantung tersebut.
Dan daripada sini kita boleh tahu pesakit tersebut belong to which group. Dan kita akan proceed dengan mana-mana yang sesuai dengan pesakit tersebut. Dan bila kita bercakap mengenai sejarah keluarga ni, doktor, adakah hanya sekadar atuk, nenek dan mungkin first cousin ataupun perlu tahu makcik saya ada semuanya? Dia taklah cerita macam 7 keturunan kan. Dia cerita dia first degree relative. Kita tak akan melibatkan dekatlah. Correct. Adik-beradik mak, adik-beradik ayah, adik-beradik kita. That is first degree relative lah. Other than that mungkin kita not really take into account, tapi kita akan basically tak akan tanya untuk first degree relative yang let's say kadang-kadang yang mak ayah ni pun ataupun adik-beradik sebelah mak atau sebelah ayah ni pun kadang-kadang ada sawan pun boleh related dengan masalah jantung sebenarnya. Doktor, saya kira penonton-penonton yang sedang menonton ketika makcik-makcik kan, perempuan dekat rumah ni mungkin nak tanya doktor, makcik ni kadang-kadang kan masa cocok-cocok kat perut ni, belakang cocok, dada cocok dan sebagainya. Saya ada seorang rakan ada itu angin ke? Ataupun sakit jantung contoh. Ini yang kita nak katakan bahawa dalam kehidupan kita seharian kadang-kadang dalam kesibukan kita, tanggungjawab wanita di rumah ini yang menjaga suami, menjaga anak-anak, lupa mereka ni harus menjaga diri mereka juga. Bagaimana kita nak bantu penonton-penonton kita ini? Macam mana makcik nak tahu? Makcik ada sakit jantung, nak pergi jumpa doktor, cakap ke, nak buat check up dan bagaimana? Sebab kadang-kadang tak ada simptom, takkan nak pergi jumpa doktor kan? Betul. Ini yang kita perlu bantu mereka, doktor. Saya suka bila kita bercakap mengenai penyakit jantung di kalangan wanita. Sebab dia lebih dekat pada diri saya lah. Walaupun pesakit-pesakit ramai orang lelaki Bila kita bercakap mengenai wanita ni dia datang penyakit jantung ni dia tak tipikal macam orang lelaki. Orang lelaki datang dengan sweating, masalah jantung macam kena hempap gajah, kepijak gajah, whatever. Kan? Lepas tu dengan muntah, lepas tu datang ke hospital pengsan. Typical presentation untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, dia datang dengan semput. Datang dengan semput. Lepas tu kadang dia datang dengan sakit belakang. Ataupun muntah. Itu je. Bila kita cek tengok ECG dan kita tahu serangan jantung. Dan ini adalah proven daripada paper-paper yang telah kita present internationally dan juga di dalam jurnal-jurnal. Ini bukan by hearsay, bukan daripada experience ataupun pengalaman-pengalaman pesakit saya. Ia adalah telah ditulis dalam jurnal. Wanita akan dirujuk ke hospital dengan simptom-simptom yang bukan tipikal ke hospital. Saya dulu, saya ada rasa kebas kat tangan belah kiri. Cuma tangan belah kiri sahaja. Tangan belah kanan tak rasa. So, kita rasa, kenapa? Dia rasa macam semut-semut yang tak selesa pada bahagian tangan tu. Saya ada satu soalan lagi. Dia angkat tangan. Mungkin ni penonton juga cakap, tapi kan makcik ni sebenarnya dah cuba, dah jaga, dia kata kan. Tapi kita maklumlah kadang-kadang kita cakap tentang gaya hidup. Kita tak minum makanan beralkohol, kita tak merokok. Tapi gaya pemakanan kita, menu-menu masakan kita tu kadang-kadang masakan yang berlemak, bersantan dan sebagainya. Makcik tanya, boleh ke makcik nak masak lemak lagi? Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memperbetulkan, menjaga diri kita ni? Mungkin langkah pertama melalui pemakanan kita, doktor. Okey. Kita tak boleh salahkan mak-mak masak sedap. Betul. Saya terima pinggan, doktor. Sebab mak-mak memang kena masak sedap. Betul. Kan? Nak membesarkan anak-anak kan kat rumah kan. Jadi bukan salah mak lah. Okey, dari segi ibu-ibu lah, saya suggest seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, suku-suku separuh. Kan, suku-suku meaning suku suku karbohidrat, suku protein, separuh lagi adalah fiber, sayur-sayuran dan buah-buahan. So memang boleh maintain lah kita punya kita kata pemakanan seimbang untuk seharian. Pengambilan lemak tu, doktor, kan macam makanan-makanan bersantan macam tu memang tak digalakkan. Okey, santan itself dia ada orang buat kajian jugalah. Saya bukan bahagian pemakanan, tapi dalam santan itself dia punya kita panggil kolesterol baik tu tinggi. Dah bagus dah. Tapi dia punya kolesterol yang jahat pun tinggi juga. Jadi itu yang betul. Saya rasa penting juga untuk masyarakat kita tahu tentang penjagaan kolesterol ni juga. Macam doktor kata, kolesterol baik, kolesterol jahat. Sebab jantung kita ni, dia tersumbat, maafkan saya kalau saya salah betulkan ya. Macam kes abang saya disebabkan oleh kolesterol. Jadi dia tersumbat disebabkan kadar kolesterol yang tinggi dalam badan. Dan mungkin kita rasa macam, mungkin orang yang dah 40-an ke atas, 50-an ke atas yang akan mempunyai masalah kolesterol tinggi. Tapi hakikatnya
orang yang seawal 20-an pun dah berpotensi untuk mengalami masalah kolesterol tinggi. Betul. Orang kurus ada kolesterol tinggi. Ya, betul. Itu mungkin kata misperception atau tanggapan salah yang orang kurus ni tidak ada kolesterol, kolesterol rendah, tak ada penyakit. Orang yang ini saya doktor, ini saya kena kongsikan juga sebab ayah saya seorang heart patient pernah buat bypass. So masa kita bawa ayah saya, doktor dah advise abang saya dan saya kalau dah lepas 30 tahun buat stress test. So selepas kejadian abang Yana tu, saya dan abang saya akan buat stress test tak lama lagi. Dan mungkin ramai juga tak mengambil inisiatif ini, doktor. Kita selalu bercakap mengenai gaya hidup sihat, bersenam kan. Kita selalu bersenam tapi tak buat test, tak tahu pula apa keadaan. Lepas dalam tu masa bersenam tu ramai juga kalau atlet sukan meninggal sewaktu bermain bola sepak. Macam abang Yana pun sewaktu high intensity. So bagaimana untuk menghadapi situasi ini, doktor? Kita dah jaga makanan. Kita rasa kita sihat, doktor. Kita sihat, kita bersenam. Itu yang paling bahaya bila kita rasa kita sihat. So apa yang sepatutnya kita buat? Buat stress test berapa setahun sekali ke? Kena seawal usia berapa? Pergi kat doktor, saya nak check saya ada blockage ke tak ada. Okey. So bila kita bercakap berkenaan dengan kolesterol ni, formation kolesterol ni seawal first year of life. Okey. Daripada first year of life dia akan cholesterol formation tu is there lah. Dia akan berlaku 20 tahun dia pecah, that will be the heart attack. How early is the formation plak tu akan pecah bergantung kepada bila dia nak pecah lah. We still don't know. Tapi formation tu dia akan berlaku selama 20 tahun ni. Dia bukan hari ni makan KFC esok heart attack, bukan. Lepas tu dan macam itulah. Dia macam terkumpul kan. Dia makin lama macam kes abang Yana tu, macam Yana katakan tak ada simptom, tiba-tiba baru kita dapat tahu yang kadar kolesterol yang tinggi tu yang menyebabkan jantung tu tersumbat. Jadi penting apabila masyarakat semua buat check up dan sebagainya, kolesterol tu jangan pandang enteng. Kena tahu berapa kadar kolesterol yang normal dan kalau kita dah terlebih, adakah perlu dengan aid daripada ubat-ubatan dan sebagainya. Okey. Doktor, kita berbalik kepada masalah jantung ni, doktor. Bagaimana kita nak bantu penonton-penonton kita ni kalaulah mereka ini ingin membuat pemeriksaan awal walaupun tak ada simptom, tapi kalau kita tengok tadi, kita semak-semak sebenarnya makcik kita pernah ada sakit jantung ataupun atuk kita ada sakit jantung dan sebagainya. Apa langkah-langkah awal sebagai seorang wanita kerana kita ini di rumah memainkan peranan yang penting nak menjaga keluarga, diri dan anak-anak dan sebagainya untuk melakukan langkah-langkah kesihatan awal ini? Okey, saya sarankan untuk wanita berkerjaya, wanita di rumah, walaupun kita tak ada simptom, kita just have a check. Especially yang umur 30 ke atas atau ada family history. As simple as doing the ECG lah. Kita pergi klinik kesihatan biasa kan. Walaupun kita rasa kita sihat. Walaupun kita rasa kita tak ada simptom, good medical check-up, maknanya yang tak ada simptom akan boleh menolong kita detect, let's say kolesterol je. Kita ambil blood kolesterol kan. So daripada situ kita boleh detect salah satu risiko untuk dapat sakit jantung iskemik. Okey. Betul, ada banyak sebenarnya komen-komen di Facebook tentang topik kita hari ini, tapi ini yang menarik perhatian. Dia cakap kan, jantung dia berdegup kencang bila melihat seorang wanita. Ini bukan penyakit tak? Alah risaulah. Ini bukan bahaya. Itu bahaya. Penyakit lain mungkin. Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Yana kerana sudi berkongsi apa yang berlaku kepada keluarga Yana dan juga kepada doktor yang banyak info. Sebenarnya banyak lagi yang kami nak tanyakan kepada doktor tetapi tak cukup masa. Tapi apapun di sini mungkin peringatan buat kita semualah ya Fiza. Jangan selalu ingat yang kita terlalu sihat. Kalau sihat bagus, okey, tapi yang penting kita buat pemeriksaan kesihatan sebab kita tak tahu bila apa boleh terjadi. Betul, jangan self diagnose, jangan jumpa doktor Google tapi kita jumpa kepada mereka yang lebih pakar dan juga bertauliah untuk membantu kita mengetahui keadaan kesihatan kita. Doktor, insya-Allah ada rezeki kita akan kongsikan lagi tentang topik jantung ini. Dan semoga apa yang kami bawakan dan paparkan ini walaupun bergelak ketawa ada manfaatnya untuk kita jadikan manfaat dalam kehidupan seharian kita. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Kami nak kongsikan sesuatu kepada anda dalam semangat kita meraihkan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-65. Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi KPP
KPPK telah menerbitkan klip video berdurasi 3 minit bertajuk Tanah Ini Milik Kita atau The Land Is Ours yang memaparkan kisah pengorbanan keluarga pekebun kecil memanfaatkan tanah mereka dengan menanam kelapa sawit. Penerbitan video ini tepat pada masanya untuk menunjukkan kepada dunia bagi membuka mata negara-negara yang mengenakan sekatan ke atas minyak sawit bahawa Malaysia mempunyai lebih 461,303 pekebun kecil dan tambahan 1.8 juta individu lagi yang kehidupan mereka bergantung sepenuhnya daripada rezeki yang dijana daripada hasil sawit. Video ini juga bertujuan untuk menutup ruang jentera propaganda barat khususnya yang melemparkan dakwaan bahawa sektor peladangan sawit di negara kita dilakukan dengan memusnahkan banyak kawasan hutan dalam negara. Melalui hasil karya ini, kita dapat menyaksikan kisah 3 sekeluarga bagaimana si ayah, ibu dan anak perempuan mereka diberi kelulusan oleh pihak berkuasa tanah untuk mengusahakan tanaman kelapa sawit melalui prosedur yang betul, bukannya secara penerokaan haram seperti yang kerap dimomok-momokkan melalui kempen anti sawit. Jalan cerita yang dipaparkan dalam video ini mengukuhkan justifikasi bahawa setiap pekebun di dunia mempunyai hak untuk bertani, mengusahakan tanaman apapun demi kelangsungan hidup. Satu jaminan di bawah Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai hak asasi petani dan rakyat yang bekerja di luar bandar atau United Nations Declaration of the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas UNDROP. Diterbitkan oleh Gerakan Global untuk memperjuangkan kebaikan minyak sawit iaitu satu inisiatif di bawah KPPK. Klip video ini juga selaras dengan usaha kementerian dalam menegakkan deklarasi PBB iaitu dan seterusnya mempertahankan hak setiap pemilik tanah untuk bertani demi meneruskan kehidupan. Tambahan pula, sekatan ke atas minyak sawit bukan sahaja melanggar deklarasi PBB tetapi juga menutup punca rezeki keluarga pekebun kecil. Justru kalau kita imbas kembali, Kerajaan Malaysia pada tahun 2019 telah menghadkan pengembangan kawasan penanaman kelapa sawit tidak boleh melebihi 6.5 juta hektar. Pada tahun 2022, Malaysia telah membangunkan seluas 5.8 juta hektar kawasan penanaman kelapa sawit sama ada oleh pekebun kecil atau syarikat peladangan besar dengan baki 700,000 hektar lagi yang belum diterokai bagi penanaman sawit. Untuk sama-sama kita saksikan kisah video ini, apa kata kita saksikan bingkisan yang telah pun disediakan ini. Silakan.
Cerita tentang cinta, kisah cinta kita berdua. Mungkin saling memendam rasa, kenangan untuk kita berdua. Bila kau di hadapanku, degup jantungku berdegup laju. Adakah ini rasa atau hanya sebaliknya? Saat terindah di antara kita, rasa ini telah lama ku genggam. Saat kau hadir, izinkan ku beri cintaku yang telah lama terpendam. Hadirmu membuatku terfikir, mungkin mimpi atau reality. Kau membuat aku tertanya, kau membuat aku bahagia. Bila kau di hadapanku, degup jantungku berdegup laju. Adakah ini rasa atau hanya sebaliknya? Saat terindah di antara kita, rasa ini telah lama ku genggam. Saat kau hadir, izinkan ku beri cintaku yang telah lama terpendam. Let's go! Kisah cinta kita, cinta dua darah, cinta agung kita terindah. Saat terindah di antara kita, rasa ini telah lama ku genggam. Saat kau hadir, izinkan ku beri cintaku yang tak lama terpendam. Ini cerita tentang cinta, kisah cinta kita berdua. Mungkin saling memendam rasa, kenangan untuk kita berdua. Yulia Camelia, kisah cinta siapa tu? Okey, Yulia, lagu terbaru awak Cinta Buat Dara yang juga merupakan OST drama Cinta Buat Dara lakonan Syafiq Kyle dan Rina Diana. Okey, kita nak tahu lebih lanjut mengenai lagu ni, Yulia. Macam mana pembikinan proses lah untuk menghasilkan lagu ini? Siapa tulis lirik, siapa komposernya, peranan Yulia? Okey, lagu ni sebenarnya ditulis oleh Alif Hassan, Muluk dan juga Haris. Penulis lirik ialah Alif Hassan dan seorang lelaki. Pembikinan lagu ni sebenarnya tak ambil masa yang lama pun. Sekejap je kita ambil demo, lepas tu recording terus shoot MV. So pembikinan lagu ni sangat sekejap lah sebenarnya. Okey, jadi memang awak boleh dikatakan tim awak semuanya berjalan dengan lancar lah kan untuk lagu ni. Suara awak sedap sangat tau. Awak kecil je badan, hanya 21 tahun sekarang. Ya, dan masih lagi tengah belajar. Dan kami nak tahu juga bagi Yulia sendiri kan, bila dengar lagu ataupun bila dah dapat lirik tu, apa proses Yulia untuk menghayati liriknya supaya sampailah kepada mereka yang mendengar lagunya? Okey, kalau kita kaji lirik dia tentang pasangan yang suka sama suka tapi malu nak cakap. Mungkin Yulia tak pernah rasa benda tu. Tak pernah ada crush lah tapi macam senyap je kan. So mungkin daripada situ dia rasa macam boleh ambil tu sebagai salah satu rasa untuk kita luahkan dalam lagu lah. Okey, saya faham. Saya tapi tak percayalah awak tak pernah rasa macam tu. Pernah rasa tak kan? Kita tengok macam tu adalah. Betul tak ada. Okey, baik. Dan untuk tahun ini, selepas ni ada apa-apa lagu lagi ataupun tahun hadapan baru ada lagu terbaru daripada Yulia? Kalau tak ada apa-apa, mungkin hujung tahun ataupun tahun depan rasanya macam itulah. Lagu genre macam mana tu?
mungkin lepas ni belet pula. Ada nak belanja sedikit ke? Boleh ke? Boleh ke? Saya tanya awak tanya saya pula. Boleh. Oh, dia tanya tim dia dahulu. Okey, tak apa. Kita simpan dulu sebagai simpan untuk apabila lagu itu keluar. Tapi nak tahu juga selepas ni Yulia masih belajar menyanyi dan pastinya ada banyak lagi yang Yulia lakukan kan. Apa perancangan Yulia untuk mungkin tahun 2022 ataupun 2023? Okey, mungkin perancangan Yulia lepas ni nak keluar lebih banyak genre lagu lagi. Sebab sebelum ni Yulia pernah keluar lagu genre patriotik juga. Tahun lepas. Bunga Raya? Betul. Yeah. Sekarang ni kita keluar lagu yang catchy. Mungkin tahun depan lagu ballad. Nak try berbagai genre jugalah sebenarnya. Okey, baik. Kami ucapkan selamat maju jaya kepada Yulia dan mungkin kalau berkesempatan kita jumpa Yulia sekali lagi di sini dengan lagu baru ya. Okey, selamat maju jaya dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Thank you, Yulia. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. 65 tahun Berita Harian menyalurkan berita, maklumat dan ilmu bagi membantu pengisian kemerdekaan, pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Bergerak ke hadapan, BH sebagai media rujukan masa, bebas dan berkecuali dengan liputan dan laporan berimbang, adil dan tepat. Membantu pembinaan negara bangsa, BH sebagai semak dan imbang serta mendukung demokrasi sihat berasaskan perlembagaan dan prinsip rukun negara. Okey, baiklah. Kita dah kongsikan pelbagai pengisian kepada anda penonton-penonton Wanita Hari ini dan kami harapkan apa yang kami kongsikan dari awal sampailah ke hujung siaran ini sedikit sebanyak dapat membantu dan memberi informasi yang bermanfaat. Untuk ibu-ibu kat rumah tu menonton rancangan hari ini, kalau ada rasa sakit dada ke apa-apa tu jangan buat diagnosis sendiri, pergi klinik tahu jumpa doktor. Dan yang penting apa yang anda pelajari hari ini kita sebarkan infonya, kita bantu satu sama lain. Okey, baik, dan WHI akan kembali esok dengan topik hikayat perkahwinan iaitu reality dan fantasi rumah tangga. Reality atau fantasi? Atau fantasi. Ada setengah orang pergi dia tengok kat drama macam itulah dia nak dalam rumah tangga dia. Tapi ini kita nak kongsikan esok bersama dengan tetamu-tetamu di studio. Jadi teruskan bersama kami. Jumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri